So kita bersama kelas 5M hari ini bagi perbincangan pentaksiran sumatif 2 bahagian B kertas 2. Okey. Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X tambah 8 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 3, X sama dengan kosong dan X sama dengan 2. Okey. Yang ini 3 markah. Macam mana nak dapat 3 markah, cikgu? Guna kalkulator saja. Tahu kalkulator? Siapa tahu apa itu kalkulator? Ini. Pandai. Okey. Kita ada persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5X tambah 8. Okey, keluarkan kalkulator kamu. Sekejap ya, saya akan keluarkan kalkulator saya. Yang pertama, kita akan gantikan nilai X kita dengan negatif 3. Okey, so bila buat penggantian, tolong buat dalam bentuk kurungan. So, negatif 3, tutup kurungan kuasa 3, shift dan tekan X kuasa 2 tu. Keluar kuasa 3, tolak dengan tekan 5. Buat penggantian, mesti buat dalam bentuk kurungan. Negatif 3, tutup kurungan, tambah 8. Tekan saja kalkulator, dapat jawapan negatif 4. Pun tak dapat. Saya tak kata awak tak dapat. Dapat bagus. Ini free marks. 3 markah. Pun tinggalkan kosong. Siapalah tu Orang lah. Dapat markah. Siapa mengaku dapat markah, okey lah. Kosong. Oh, pasir. Dapat markah, pas ke? Tak, betul kan? Okey. Seterusnya nilai X kita kosong. Nak ganti pun boleh guna kalkulator. Tak nak pun tak apa. Jawapan akan dapat berapa? Sebab X kuasa 3. Kosong kuasa 3. Kosong. 5 darab kosong. Kosong. Last sekali tambah dengan 8. Dapat jawapan 8 je. Kan? Ish. Yang seterusnya. Ini kena guna kalkulator lah. Iaitu 2. So, yang ini saya akan guna balik kepada persamaan yang telah saya gantikan tu. Saya guna pada kalkulator kita ada yang bulat tu kan, kiri kanan tu kan. Saya tekan kanan saja. Saya pergilah. Di mana dalam kurungan tu iaitu negatif 3, saya nak gantikan dengan 2. So, negatif tak ada, saya delete. Tekan butang delete sebelah AC tu. 3 ni saya ganti dengan 2. Pergi pula pada negatif ini, delete. Dan 3 ni saya gantikan dengan 2. Tekan saja sama dengan, dapat jawapan 6. Berapa markah ni? 3 markah. Kan? 3 markah. Okey? Okey. Selesai yang itu 3 markah, kita pergi semula kepada soalan kita. Untuk ceraian soalan ini, 11B ya. Gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman sebelah. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey. Hati-hati. Tolong lihat soalan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Sepatutnya yang ini awak kena ikut. Apa tu 2 cm? Kan saya dah bagi tahu. Ni. Pada kertas graf awak, mana kertas graf? Ni kertas graf awak kan? 2 cm tu adalah ni, yang besar ni. 10 kotak kecil. Kalau tengok dalam kita punya kertas soalan ni, ini. Semua ni adalah 2 cm. Awak boleh guna pembaris awak juga untuk tengok. Dah mengantuk dah. Okey, 2 cm. Okey. So apa dia bagi tahu tadi? 2 cm kepada 1 unit pada paksi X
2 cm 5 unit pada paksi Y. So maksudnya awak akan gunakan di antara untuk X kita antara negatif 3.5 dengan 3.5. Maksud dia macam mana ni cikgu? Saya lakar dulu Saya lakar saja. Maksudnya nanti pada graf awak, paksi X awak setiap 2 cm awak akan dapat 1, 2, negatif 1, negatif 2. 2 cm kepada 5 unit Y, pada paksi Y ni, maksudnya setiap 2 cm awak akan mula dengan 5. 2 cm 10. Sama juga, negatif 5, negatif 10 dan seterusnya. Faham tak? Itu yang kamu kena buat. Jadi, kita balik kepada soalan. Sekejap ya, saya perlu. Sebab sekejap lagi kita nak plot. Kita nak buat graf ni, kita perlu plot. Saya ambil dahulu kita punya graf ni. Ni apa? Data kita. So, apa yang perlu kita buat dahulu sekarang? Saya perlu buat 2 cm kepada berapa unit? Untuk X kita tadi? 1. So, keluarkan pembaris. Sebab kalau awak lihat dekat sini, X kita akan mula daripada negatif 3.5 sampai 3.5. So, maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 pun boleh. Maksudnya saya akan ambil tengah-tengah. Tengah-tengah graf kita. Tengah-tengah ke? Sinilah tengah Kejap. Saya punya 33. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey. Ini dah tengah lah. Dan ambil kamu punya pensel X kita dan di tengah-tengah ni Y saya. Saya akan berada di tengah-tengah juga. Belum lagi siap. Ini baru kita buat paksi X. 2 cm maksudnya setiap 2 cm 1. 2 cm 2. 3. 1 unit. Sebelah sini pun sama. Cikgu dia 3.5. Tak apalah. Sini 3.5 akan berada di sini. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Sebelah sini negatif 4. Sebelah sini akan dapat 4. Ya Kak Yana. Tu orang cikgu bagi surat semalam. Bawa? Mak kilau. Tangan tu. Sekarang kita akan pergi kepada Y. Y dia bagi tahu tadi setiap 2 cm. Tengah-tengah ni kosong Setiap 2 cm akan 5. Mula dengan 5. Sebab dia bagi tahu dah 2 cm kepada 5 unit. So 5, 10, 15, 20, 25. Yang ni tak kena. Sekejap. Saya punya 20 tu. Ngam-ngam atas ni. 20, 25, 30. Saya buat sampai 35 sebab nanti kita punya tu sampai 33.5. Sama juga dengan Y kita. 2 cm negatif 5. 2 cm negatif 10. Negatif 15 sampai negatif 20. Sebab kita punya Y kalau awak tengok negatif 17.4. Buat skala saja tanpa plot, saya akan bagi 1 markah. Free marks. Skala. Tak buat apa-apa lagi. Seterusnya. Ada orang dia main buat saja graf. Markah kesian dapatlah. Seterusnya kita akan plot. Plot macam mana? Mari tengok betul-betul pada kita punya data yang dalam jadual tu. Mula dengan negatif 3.5 pada X. Paksi X. Cari negatif 3.5. Dia berada di sini. Negatif 3.5. Kan? Y kita 17, negatif 17.4. Negatif bawah.
17.4. Okey, kalau awak lihat dekat sini, 2 cm tersebut kita ada berapa kotak kecil? 10. Maksudnya 2 kotak mewakili 1. Macam mana saya tahu? 5 bahagi dengan 10 dapat 0.51 kotak. Maksudnya 2 kotak kita adalah 1. Jadi daripada negatif 15, kalau saya nak cari 17, maksudnya ini 16, 17.4. So dia berada lebih kurang di sini. Dia bukan 0.5. Tak kenalah dekat garisan tu. So negatif 17 dekat sini. Negatif 17. 0.4 di sana. So kita akan cari di manakah kawasan yang kita akan plot. Kamu kena dapatkan betul-betul. Ini negatif 3.5. Ini negatif 17.4. So dia berada di antara sini. Tengah-tengah tu. Itu awak kena plot. Cara nak plot. Negatif 3.5 sebelah sini. Dan bawah tu negatif 1.74. Negatif 1 pula. Negatif 17.4. Okey. Seterusnya, boleh faham tak ni? Ada masalah? Tak ada. Diam tanda. Okey, negatif 3, negatif 4. Okey, mana negatif 3, negatif 4? Negatif 3 dekat sini dah ada. Negatif 4 mana pada Y? Atas ni. Negatif 4. Okey, so kita akan plot betul-betul di sini. Dia bertemu kawasan sini. Negatif 3. Ni 3.5, sorry. Negatif 3 dengan negatif 4. Negatif 3 turun, negatif 4 pergi sebelah kiri tu. Okey, kita dapat tempat untuk kita plot. Seterusnya, negatif 2 dan juga 10. Negatif 2 dah ada dah, betul dekat sana. 10 ada pada paksi Y kita. Dia bertemu di sini terus. Faham tak ni? Tak faham. Ni negatif 2. Ini Y kita 10. So di sini kita. Kamu ikut pada awak punya jadual. Jadual kita kan tadi ni dia dah bagi tahu X kita negatif 2, Y kita 10. So tengok dekat sini, X negatif 2. Ini pasti X. So tengok dekat sini negatif 2. Y kita dia bagi tahu 10. Ni Y kita 10. Jadi cari tempat yang bertemu. Itu cara untuk plot. Itu cara untuk kita plot. Okey, seterusnya negatif 1, 12. Okey, negatif 1 pada X, 12 pada Y. Okey, 12 tak ada. Tapi kita tahu bahawa setiap dua kotak kecil adalah 1. Jadi 11, 12. Di situ 12. So awak ambil negatif 1, 12. Di sini awak plot. Boleh kelas? Okey. Lepas negatif 1, 0. 08. Dekat mana saya nak plot? 08. Maksudnya X kosong. Kosong kat mana? Y kita 8. Jom, dia akan berada pada paksi Y. 5, 6, 7, 8 sini. So plot di atas paksi Y. Kenapa? Sebab X kita kosong. Faham? Okey, seterusnya 1, 4. Saya kena jauhkan sikit kita punya ni. Okey, X kita 1, Y kita 4. Di sini 1, Y kita 4, di sini 4. So dia berada di situ. Faham tak? 1, 4. Okey. 2, 6. Kena 6. Sama juga dekat sini 6. So 2, 6 berada di sini. Seterusnya 3, 20. Kacau dah ni.
Okey, 3, 20. Mana 20? Atas sana. So, dapat terus di atas garisan ini. 3 dan 20. Boleh faham kelas? Boleh? Dan yang terakhir, 3.5. Okey, 3.5 di mana 3.5? Ni, tengah-tengah. 3.5. Untuk X, Y kita 33.4. Okey, 33.4 atas ni. 30, 31, 32, 33.4. So, ni 33.5 tengah-tengah ni. So, dia berada bawah sikit lah. 33.4. So, dia pergi dekat mana? 3.5. So, 3.5 dekat sini. Kacau dah. Okey, 3.5 di sini. Kita akan pergi tengah-tengah sana. Okey, sini. Di antara lah. Okey. Dapat ke semua plot 1 markah. Kamu sambungkan. Sambung macam mana? Ambil pensel. Tak boleh guna pembaris sebab ini kita punya graf kubik. Okey, graf kubik. Kamu akan dapat daripada bawah sambung naik atas ke semua titik kita kena lalu. Okey. Turun, belok balik atas. Tak boleh guna pembaris ya. Macam tak kenalah. Okey. Pakai pensel yang tajam. Barulah nampak cantik kita punya graf. Betul? Semua K2, semua plot dan graf yang awak lakarkan tu licin. Licin maksudnya tak ada banyak sangat dia punya kita panggil apa? Kita panggil bengkak-bengkok dia tu. Dianggap licin. So dapatlah 4 markah daripada graf sahaja. Boleh? Kenapa senyap? Boleh tak? Takut masuk suara lah tu. Orang tak kenal siapa. Okey, kita terus. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh pun senyap. Habis satu masa Satu masa lagi kan? Okey. Sekarang daripada graf. Yang ini kita nak dapat 2 markah lagi. Nampak graf saja tadi 3 markah campur 4 dah 7, 7 campur 2 dah 9 markah ni. Sikit je Okey, nilai Y. Dia suruh cari nilai Y apabila X kita 0.4. Mana nak tengok? Daripada graf. Sebab kamu kena ambil daripada graf. Okey, tengok pada graf. Tak buat graf, tak ada markah ni. Okey. Dia bagi tahu X kita 0.4. Di mana X kita 0.4? Dia berada di kawasan sini. 0.4 X kita. Jadi, ambil pembaris. Kita akan gariskan. Mana graf kita berada? Bahagian atas kan? Bahagian bawah tak ada graf. Garislah graf awak. Dapatlah. Pergi sini. Saya dapat di sini 6. Kalau ikut graf saya dapat 6. Ada orang boleh dapat 6.5 pun diterima. Okey, bergantung pada kita punya lengkungan graf kita. Okey, jadi jawapan diterima di sini sama ada 6 ataupun 6.5. Dia plus minus dekat situ. Okey. Okey, seterusnya dia bagi tahu apa pada soalan. Okey, soalan dia bagi tahu dekat sini. Cari pula nilai X apabila X kuasa 3 tolak 5X tambah 8 sama dengan 0. Dia sahaja buat havoc macam tu. Sebenarnya dia nak apa kelas?
Dia nak nilai siapa tu? Ya. Ni nampak ni. Apa ni? Y sama dengan kosong. Tu je. Dia tak bagi tahu dekat sana. Yang atas tu dia bagi tahu. Yang bawah ni dia saja nak twist soalan. Okay. So Y sama dengan kosong. Okay. Mari kita lihat. Pada graf awak. Y kosong. Ni lah. Y kosong sini. Okay. Jadi kita tengok nilai. Nilai X. Dekat mana nilai X? Di sini. Tempat kita buat graf. Di situ yang persilangan dia. Berapa tu? Saya dapat di sini negatif 2.5678. Negatif 2.8. Di sini negatif 2.8. Cikgu, negatif 2. Pergi sebelah. Negatif 2.9. Diterima tak? Sikit je sebelah sana. Plus minus. 2.9, 2.7 diterimalah. Kiri kanan dia tu. 0.1. Boleh? Boleh. Boleh. Dapat lagi 2 markah. Boleh saya teruskan? Okey. Kita pergi kepada soalan yang ke-12. Soalan 12, di sini kita ada laluan yang boleh dilalui dari pekan P. Okey, kita tengok mana pekan P kita di sebelah kiri sini. Ke pekan S sebelah kanan kita. Okey. Pemberat. Apa maksud pemberat, kelas? Apa tu pemberat? Apa yang berat dekat sini? Pemberat tu yang awak nampak pada kita punya anak panah tu ada nombor kan? Itulah pemberat. Okey, pemberat pada graf terarah. Kenapa graf terarah? Sebab ada anak panah. Okey, mewakili jarak dalam kilometer. Okey. Okey, yang pertama. Tentukan sama ada graf terarah di atas merupakan graf mudah atau bukan. Jawapan dia nak ya atau tidak. Jawapan dia adalah ya. Kenapa? Ada orang sebut ya. Graf mudah. Pun diterima. 1 markah ni. Bagi ayat macam ni saja untuk A ni dapat 1 markah. Seterusnya dia bagi tahu apa? Berikan 2 ulasan. Apa yang awak nak sebut? Dia tak ada gelung. Okey, untuk yang seterusnya tiada gelung ataupun tiada apa? Satu lagi. Berbilang, tiada berbilang tepi. Berbilang tepi tu yang mana berbilang tepi tu, kelas? Yang ada satu titik tu dia pergi kiri kanan macam ni. Berbilang tepi. Kalau gelung tu yang ini. Okey, jika kita ada 2 ni lah. 2 titik di sini. Okey. Okey, 2 markah diberikan. Okey, seterusnya senaraikan set bucu. Apa tu bucu? Yang mana? Apa tu bucu? Set bucu tu semua yang ada pada graf kita. Sekejap ya, saya ambil gambar sini, tak cukup ruang. Apa? Tak ada apa. Okey. Bucu di sini. Sekejap ya, padam dulu yang ni. Kat mana bucu kita, cikgu? Okey. Kalau tengok kat sini soalan dia saya Okey. Set bucu maksudnya awak akan lihat kepada kita punya huruf-huruf tersebut. Itu dinamakan bucu. So bucu kita ada mana? Apa kita ada? Yang pertama kita akan letak V untuk soalan A, soalan B ni. Soalan B
Bucu yang kamu ada mula dengan apa? P. Lepas tu Q, R, S, T, U, W. Okey. Berapa bucu awak ada semuanya? Ada 7. 6 pula. 7. Silap 1, tak ada markah. Kurang 1, lebih 1, habis. Dia mesti 7 bucu. Okey. Itu V kita. Dan juga dia sebut di sini set tepi. Tepi ni nak tengok apa pula? Tengok pada kita punya sambungan. Okey, awak mula dengan bucu P. Okey, yang ini kita punya E Set tepi kita, E kita. Okey. Kita mula dengan P dulu. P pergi mana tu? Dia boleh pergi mana? Dia sambung antara P dengan Q dan juga P dengan W. Betul? Seterusnya PQ, PW. Kita pergi pula pada bucu Q. Q pergi mana? QR saja. Cikgu, Q pergi P boleh tak? Tak boleh dah sebab kita dah sebut PQ tadi. QP dengan PQ samalah. So, kamu akan dapat yang kedua adalah QR. Okey. Bucu seterusnya R. Ada 2 jalan kat sana, betul tak? So, R boleh pergi S. R juga boleh pergi U. Dua-dua dia punya tepi. Seterusnya, kita pergi S. S boleh pergi T tak? Tak boleh sebab dia hanya one way saja. T pergi S. So, S tak boleh. Okay, so kita pergi pula pada U. Titik U depan R, S. Kita pergi titik T dulu. T boleh pergi S, betul tak? Titik T. Okay, T pergi S. Ada lagi? Tak boleh sebab T pergi U tak boleh. Kita pergi pula pada titik U. U boleh pergi T saja. So, U pergi T saja. U boleh pergi R tak? Tak boleh. U boleh pergi W tak? Tak boleh. Pergi pula titik yang seterusnya, bucu seterusnya W. W boleh pergi U. Ini yang kamu dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepi yang awak dapat sebenarnya. 2 markah. Salah 1, habis markah tersebut. Okey? Boleh kelas? Lihat kepada anak panah untuk kita nak nyatakan dia punya tepi. Okey. Seterusnya. C. Tentukan laluan bagi jarak terpendek dan terpanjang. Dari pekan P ke pekan S, hitung beza bagi kedua-dua jarak tersebut. Okey. So, saya pergi sebelah sini. Yang pertama saya nak cari dahulu jarak yang mana dulu? Terpanjang. Okey, kalau jarak terpanjang. Mana kita dapat jarak terpanjang kelas? Okey, kita cuba jalan dulu Kita jalan dulu. Okey, kita nak ambil jarak terpanjang Antara P pergi Q, P pergi W. Mana panjang? PW. Okey, tak apa, kita ikut saja. Kawan awak cakap PW sebab 14. Okey, tak apa. W tak ada jalan lain, kena pergi U saja. 7. U dia boleh pergi T saja, 11. T pergi S saja, 12. Betul tak? Kalau awak ikut jalan pergi PW U T S. So, cuba kira. P pergi W, W pergi U, U pergi T, T pergi S. Maksudnya kamu akan dapat 14 tambah dengan 7 tambah dengan 11 tambah dengan 12. Berapa? 44. Panjang tu? Mari kita tengok pula jarak yang seterusnya. Okey. Kita ambil pula warna lain. Sekejap saya ambil warna pink. Pink pekat. Tadi kita dah ada PW.
Sekarang saya nak pergi pula PQ. PQ, QR. R tak nak pergi S lagi. Betul tak? R pergi U dulu. Sebab kalau R pergi S, dah habis dah. Okey, kita pergi R pergi U dulu. Lepas tu baru kita ikut U pergi T. T pergi S. Okey, mari kita kira pula yang ini. Okey, yang ini kita dapat apa? P pergi Q, Q pergi R, R pergi U pergi T, T pergi S. Kira dia punya jarak 10 tambah 16 tambah 17 tambah 11 tambah 12. Berapa dapat? Oh, panjang lah tu. 66. Adakah 44 jarak terpendek? Okey, kita ada satu jarak lagi, satu jalan lagi. Kalau awak nampak dekat sana, warna hijau iaitu tadi P pergi Q, Q pergi R, R terus pergi S. Sekarang. Okey, saya nak tengok jarak saya yang nombor 3 ni, iaitu P pergi Q, Q pergi R, R pergi S. Bolehkah dia menjadi jarak terpendek? 10 tambah 16 tambah 20. Berapa? 46. Kalau awak bandingkan, kamu boleh nampak yang terpanjang adalah 66, yang terpendek adalah 44. 46 tu di antara. Tak boleh panjang, tak boleh pendek. Jadi kita ambil panjang tolak pendek, maksudnya sebab soalan soalan dia kata apa? Hitung beza. Beza kena tolak. Okey. Jadi ambil yang terpanjang, tolak yang terpendek, maka beza kita dapat di sini ialah 66 tolak dengan 44. Awak akan dapat 22 kilometer. Tak letak kilometer pun tak ada masalah. Di sini dapat berapa markah? Banyak ni. 5 markah. Maksud 5 markah di sini, awak sebut yang ini PWUTS 1 markah. Awak bagi 44 1 markah. Awak bagi PQRUTS 1 markah. Awak beri 66 1 markah. Jawapan terakhir di sini 1 markah. Jumlah semua 5 markah. Ada soalan? Tak ada. Seterusnya, soalan ke-13. Boleh saya teruskan kelas? Boleh. Okey. Okey. Puan Salma mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak 400,000. Polisi insurans kebakaran rumahnya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuraskan 95% daripada nilai boleh insurans harta. 95% dia. Daripada nilai kita mana? 400,000. Dan deductible sebanyak 5,000. Maksud deductible ni, kalau dia claim, kita kena tolak 5,000 ya. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Salmah bagi rumahnya, iaitu 95% itulah. Daripada nilai boleh insurans 400,000. Maksudnya untuk 13A1 ni, awak hanya buat 95% daripada 400,000. Dapatlah jawapannya 380,000. Dapat 2 markah. 1 markah diberikan 95% darab dengan 400,000. Markah kedua diberikan awak bagi 380,000. Boleh? Ada orang tak berapa nampak. Okey, yang kedua. Dalam satu kejadian kebakaran rumah, Puan Salma telah mengalami kerugian sebanyak 235,000. Namun, beliau hanya menerima jumlah pampasan sebanyak 136,000.
hitung jumlah nilai yang dia boleh insurans oleh Puan Salma. Ini tricky sikit. Kenapa saya kata tricky? Sebab kita tak tahu berapakah jumlah nilai yang diinsurans. Kita tak tahu yang ni. So, saya namakan dia sebagai X. Nilai yang kita tak tahu. Okey. Jadi, apa yang kita dapat di sini, dia punya pampasan 136,000. Dia punya kerugian sebanyak 235,000. Jadi, kita tahu bahawa nilai yang diinsurans X per dengan kita punya jumlah sepatut yang Puan Salma jumlah insurans yang harus dibeli 380,000 tu, kita akan darabkan dengan kerugian 235,000. Maksudnya di sini awak akan dapat apa? X per dengan jumlah insurans yang harus dibeli 380,000 didarabkan dengan kita punya kerugian sebanyak berapa? 235,000. Okey. Macam mana dia dapat pampasan selepas kita tolak? Tolak apa? Tadi kita ada apa? Deductible. Deductible sebanyak berapa? RM5,000. Maksudnya lepas awak dapat nilai ni, awak kena tolak RM5,000. Barulah awak dapat jumlah pampasan dia sebanyak 136,000. Ini yang sepatutnya awak tulis dulu. X, nilai yang apa kita panggil? Nilai yang diinsurankan per dengan jumlah insurans yang awak 95% tadi, darab dengan jumlah kerugian, tolak dengan deductible, awak akan dapat nilai pampasan dia. So, kalau kita nak cari nilai X macam mana? Bawalah ke sebelah satu persatu. Yang pertama, saya nak bawa mana? Bawa dulu nilai. Nilai apa? Ni. Tolak, bawa sebelah jadi tambah. Tolong tambah. 136,000 tambah dengan 5,000. Dapat 141. 141. Lepas tu, kita ada dekat sana, tinggal apa? X per dengan 380,000 didarab dengan 235,000. So, yang ini maksudnya awak kena buat apa? Bawa darab pergi sana jadi bahagi. Bahagi bawa sana jadi darab. Maksudnya X awak akan dapat 141,000 darab dengan 380,000 dibahagi dengan 235,000. Complicatednya. Berapa dapat? 228,000. Itu jawapan dia. X itu apa? Kita punya nilai yang diinsurankan oleh Puan Salma. Satu markah diberikan. Satu markah diberikan di sini, yang atas sekali lah. Kamu cari yang ini dapat satu markah, nilai akhir satu markah. 3 markah untuk ni, tadi itu 2 markah. So, cukuplah 5 markah. Boleh kelas? Boleh. Saya teruskan boleh Okey. Seterusnya B. Jadual 13 menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi yang dikeluarkan di mana ni? Sabah Sarawak. Bukan Semenanjung Sabah Sarawak. Jadi dia punya pengiraan berbeza dengan Semenanjung. Okey. Bagi kenderaan berkapasiti enjin tidak melebihi 2,200 cc.
Okey, Sabah Sarawak, polisi komprehensi RM243.90. Polisi pihak ketiga RM85.20. Okey. So, apa kita ada di sini? Haslizam. Okey. Ingin membeli polisi insurans bagi kereta baharunya yang mempunyai kapasiti enjin 2050cc. Betul? Nilai kereta yang perlu diinsurankan adalah RM120,000 dan beliau layak memindahkan NCD sebanyak 45%. NCD yang kita non-claim discount. Nanti kita akan tolak nanti tu. Daripada kereta lamanya, hitung premium kasar untuk polisi komprehensif bagi kereta baharunya itu. Premium kasar sahaja. So, kalau lihat di sini, daripada kita punya nilai kereta yang perlu diinsurankan adalah RM120,000. Daripada kita punya NCD 45%, itu kejap lagi kita akan tolak. So, baki nilai kereta dulu saya nak cari. Iaitu 1,000 pertama kita akan tolak daripada ni, jadi 120,000 tolak dengan 1,000 maksudnya 119,000. Okey, 119,000, setiap 1,000 tu kamu akan darab dengan berapa ringgit? Dalam sini tak ada. RM20. Ada ke RM20.60? Ada dalam ni ke? Dalam buku, dalam kertas peperiksaan ada tak dia punya ni? Buku surat 3? Mana ada? Tak ada kan? Tak ada. Ni sebenarnya ada di mana? Dalam buku teks awak. Bab berapa? Bab 3 bab 3. Ni. Kat mana cikgu? Ni dekat sini. Ni. Sabah dan Sarawak. Kadar bagi 1,000 pertama. Okey. Tambah dengan RM20.30 bagi setiap 1,000. Maksudnya kita akan tolak dulu 1,000 daripada kita punya jumlah kereta tersebut. Jadi, kalau kita lihat di sini, 120,000 tolak 1,000 dapat 119,000. Betul kelas? So, 119,000, okay, per dengan setiap 1,000 darab dengan kita punya tadi berapa? RM20.30. Berapa dapat? 119 darab dengan RM20.30. RM2,415.70. Dapat tak? Itu belum lagi. Belum. So, maksudnya di sini daripada RM2,415.70 tu tadi 1,000 pertama, 1,000 pertama kita dah dapat berapa tadi? RM243.90. RM243.90. Baki daripada kereta kita 120,000 tadi, kita tolak 1,000, kita dapat 119,000. So, kita kira RM2,415.70. So, maksudnya premium asas dulu. Premium asas nak buat macam mana? Tambah dua-dua ni. So, premium asas RM2,415.70 tambah dengan RM243.90. Berapa kamu dapat? RM2,659.60. Adakah ini premium yang perlu dia bayar? Tidak, kerana dia mempunyai apa? NCD, yang ni non-claim discount 45%. Kita akan tolak lagi dengan 45% NCD. 45% daripada berapa? Daripada RM2,659.60 ni berapa dapat? 1,900? 1,196 ringgit
82 sen. Itu kalau awak kira 45% daripada premium asas. Apa kita nak buat di sini kelas? Tolak. Baru dah dapat kita punya premium kasar. Berapa? RM462.78. Inilah premium kasar awak. Panjangnya 4 markah. Di mana markah nak bagi? Yang pertama, yang RM243.90 tu tengok daripada jadual tak dapat markah. Ini nilai ni RM2,415.70, markah yang pertama. Lepas awak tolak dapat RM1,119.82 ni, awak dapat tambah dua-dua tu ni, tambah ini dulu, dapat nilai ni, dapat 1 markah. Awak cari NCD 1 markah. Markah akhir dia adalah premium kasar 1 markah. Dapat 4 markah. Nombor 13B. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Okey. So 13B. Seterusnya kita pergi kepada nombor 14. Okey, 14. Oh, bateri lah pula. Okey. Mana 14? 14A. Diberi R, kita punya matriks 4, -6, 2M. Cari nilai M jika R tiada matriks songsang. Apa maksud dia R tiada matriks songsang? Tak tahu. Maksud dia apa? Tak ada matriks songsang. Kita punya AD tolak BC sama dengan kosong. Apa AD tolak BC tu cikgu? Tengok pada kamu punya apa kita panggil ni? Kertas soalan ni. Ada tak dia punya tu rumus? Ada. Muka surat 2. Cuba tengok muka surat 2. Rumus bahagian rumus nombor 4. Nampak tak tu? A, lepas tu ada negatif 1. Itu matriks songsang. Yang saya dapat AD tolak BC tu, nampak tak? 1 per tu. Itu kalau dia sama dengan kosong, maksudnya kita tiada matriks songsang. Kita tak boleh samakan dengan kosong. So maksudnya awak kena gantikan. Macam mana? Ini A, ini B, ini C, ini D, kan? So, awak akan dapat dekat sini A kita adalah 4, darab dengan D kita adalah M. Oh, beda masa. Tolak. Sekejap ya. 4 BC. B kita adalah negatif 6. Dan juga C kita adalah 2. So, ini semua samakan dengan kosong. So, 4 darab M, 4M. Negatif dengan negatif, positif. So, 6 darab 2, tambah dengan 12. Sama dengan kosong. Itu yang awak kena dapat dahulu. Seterusnya, kalau saya nak cari M, bawa 12 pergi sebelah. Jadi, negatif 12. So, 4M sama dengan negatif 12. Maka, untuk cari M, saya bawa 4 pergi sebelah. Maka, saya akan dapat M saya adalah negatif 3. Okey, saya berhenti sini dahulu. 14A. Minta awak balik. Tengok semula 14B, 15, 16 dan 17. Tolong buat sebagai kerja rumah awak. InsyaAllah lepas habis kita punya cuti, kita akan sambung. Boleh kelas? Okey, sebelum saya tamatkan kita punya kelas, ada sebarang pertanyaan?